Topik kita hari ini adalah berkaitan dengan duit raya, ikhlas atau beban. Dan saya rasa ramai dalam kalangan anda sudah mula berkongsi komen-komen anda. Jadi mungkin Syira boleh bacakan salah satu daripadanya. Betul. Daripada Amin Nuruddin, katanya salam Ramadan Amin. Bila bab duit raya ni, kanak-kanak kadang-kadang kita rasa ihsan di hati. Sebab kita pun pernah melalui zaman kumpul duit raya, betul. Saya pernah pergi rumah ke rumah untuk cari duit raya. Bukan perkara wajib memberi ikut kemampuan dan keadaan ekonomi semasa. Yang menerima pula janganlah komplain dapat sedikit. Yang penting sama-sama ikhlas, yang memberi dan yang menerima baru ada keberkatan, kata Amin ini. Betul. Okay. Itulah dia yang patut kita terap dalam diri anak-anak kita sebenarnya, untuk mereka rasa bersyukur bila dapat tu, tak komplain dan sebagainya. Dan itu juga yang kita nak bincangkan hari ini bersama dengan barisan panel kita. Ya, kita ada The Zikir Sisters. Kita ada Syira Zikir dan juga kakaknya Ida Zikir. Sehat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Cantik sangat. Alhamdulillah. Terima kasih jemput kita orang hari ini. Topik yang menarik hari ini. Betul sangat. Dan di hujung sana kita bersama dengan Encik Syamsuddin Kadir selaku perunding kewangan kita. Sihat Encik Syamsuddin? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, kita nak tanya Syira dululah. Syira ya. Syira. Dia jawab fokus dah. Kita sepatut berduet ni. Betul. Akan ada. Okey. Masa kecil dulu, awak pernah tak pergi rumah orang untuk kumpul duit raya? Takkan. Tak pernah. Okey, bersama dengan kakak mungkin? Ya, tapi sebab kita orang beza jauh juga. So time tu kalau saya pergi tu dengan kawan lah. Kak dia stay kat rumah lah. Selamat sikit. So I dapat banyak pada dia lah. So waktu kecil dulu tak dinafikan. Kampung kat mana? Kat Pajak Song. Okey, orang utara. Pajak Song Pulau Batas. Pulau Pinang. Tak bagi kat hampa. Waktu kecil-kecil dulu, bila time raya tu, dengan kasut tinggi, kan? Dengan nak buka tu susah. Walaupun umur bagus 10-12 tahun, melawan nak pergi. Sebab apa? Manalah tahu kok jumpa kawan-kawan sekolah yang macam lelaki yang kita macam crush kat situ kan, waktu sekolah kan. Tiba-tiba dah lah crush minta duit kat mak dia pula. Tapi time kecil dulu memang tak dinafikan lah. Macam mana kita tengok sekarang kan. Macam tu juga saya. Itu antara aktiviti yang membuatkan kita anda gembira lah. Wajib. Wow. Aktiviti wajib waktu raya. Macam Ida sendiri juga, ada sebarang pengalaman kutip duit raya atau beri duit raya mungkin? Dia pau daripada adik dia ke? Sebab dia dapat banyak tadi. Ya, tapi bab tu memang semestinya. Kalau kita tengok perbezaan ya, zaman dulu dengan sekarang, agak berbeza sebab dulu lebih meriah. Sebenarnya aktiviti kutip duit raya ni sebenarnya satu aktiviti yang boleh memeriahkan raya itu sendiri. Kan? Dan macam Syihah, kami perbezaan umur agak jauh juga. Macam dia, saya nasihatkanlah, kadang-kadang dia keluar dengan baju kurung, dia balik dia kelang kabut. Saya kata, kenapa kelang kabut? Gimana? Dia tukar pakai baju-baju macam jeans dengan t-shirt dan pergi rumah yang sama, pergi kutip lagi. Enak. Saya selalu nasihatkan dia jangan buat macam tu. Tukar personality. Pagi dia keluar pakai baju perempuan, petang dia keluar pakai baju lelaki. Adik-adik yang sedang menonton mungkin dah pergi sekolah. Adik-adik jangan ikut macam kakak ni. Macam dulu dia agak macam tomboy sikit, macam boyish sikit. Okey. Ini dia tak bagi tahu. Nasib baik ada kakak dia hari ni. Kita tahu. Pagi berkasut tinggi ya. Pagi berkasut tinggi, waktu dah petang sikit sport. Okey, baik. Kalau Encik Syamsuddin, sebelum kita nak tanya soalan serius sedikit lah. Encik Syamsuddin sendiri pengalaman dahulunya bila time raya, kumpul duit raya, macam mana pengalaman Encik Syamsuddin? Sebab zaman dulu ada pelbagai cara lah, pergi ke rumah-rumah dan juga dikubur. Cuma dikubur tak ada sekarang. Dulu kan orang balik daripada Kuala Lumpur datang baca doa, kita duduk sebelah baca doa juga. Amin, amin. Okey, tapi betul lah baca doa? Ke duduk je? Kami amin dia. Tolong amin je, tukang amin. Kawan-kawan akan bagi tahu siapa yang keluarga yang bagi banyak. Kita duduk sebelah amin dia. Lain daripada rumah-rumah ada tapi tak banyak. Kubur lagi banyak duit dapat. Sebab kan biasa orang berimpun, right? Orang duduk dari KL apa balik sekali je. Jadi so kita duduk pusing dalam kubur tu. Wow. Ini saya tak pernah dengar. First time saya dengar. Sama. Tapi sekarang saya dah tengok dah tak ada dah. Benda tu dah tak ada di kubur. Dah tak ada buat dah lah ya. Dah tak ada budaya. Sekarang budak-budak pun tak ada. Ke rumah je. Betul. Betul. Ada di utara dulu. Tak ada. Ni saya baru first time dengar. Tapi time saya ada. Saya ada ke kubur. Baik. Okey, baik. Kita dah kita gelak-gelak di awal perbincangan. Kita kembali ke topik kita duit raya ini. Encik Syamsuddin, kalau boleh saya buka dengan Encik Syamsuddin. Kita melihat situasi kita sekarang ini selepas pandemik, itu satu hal. Kemudian harga barang naik satu hal. Kita sebelum raya dah sediakan banyak keperluan raya, baju anak, perkakas-perkakas raya dan sebagainya. Pemberian duit raya ini adakah masih wajar dalam situasi hari ini? Okey, perkara pertama yang perlu kita tahu, saya pernah baca buku Chinese Dilemma. Dia kata orang Melayu dan orang India tiru orang Cina bagi duit raya. Bermula selepas merdeka. Jadi apabila saya interview orang Melayu yang masih hidup lagi 80 lebih kan, dia hidup sebelum merdeka, dia kata memang duit raya tak ada sebelum merdeka.
Sebab dalam agama, saya rasa Hindu pun tak ada dan Islam memang tak adalah duit raya. Kita hanya sebab Chinese kan dia bagi duit raya ampau. dia. Jadi kalau macam kita berpuasa ni, kita tak rasa beban. Walaupun lapar, sebab itu keagamaan. Tapi apabila duit raya ni, dia bukan benda yang agama. So, benda budaya. Jadi apabila budaya, kita berduit, kita suka bagi. Tapi time tak berduit, orang datang ke rumah dah bagi kat anak kita. Kita, kan contoh masa PKP mungkin ada sebahagian kita kena buat kerja. Ramai yang bagi tahu saya, Tuan, macam mana nak buat orang datang bagi kat anak saya. Saya memang tak duit, sekadar nak sediakan bihun goreng apa semua mampulah, tapi nak bagi duit tak mampu. Betul. Dan tambah itu yang jadi sebahagian, saya rasa dia akan jadi beban lah bagi saya, bagi yang masih ada duit lebih di luar sana, bagus bagi yang tak ada tu ajar anak kita jangan sebab isu macam tadi sebutkan orang datang sekarang memang nak duit raya, bukan dia nak beraya makan. Itu sebab kita didik anak kita pun janganlah. Dan jangan buka di waktu itu. Okey. Sebab kadang-kadang contohnya orang datang bagi anak kita RM10, kita bagi RM1. Betul. Bila yang datang, yalah anak tetamu datang dia buka, ayah RM1 je. Betul. Dah tak sedap pula kat situ. Itu yang jadi lebih terbeban lah. Betul, faham. Dan kalau kita lihat Syiha sendiri dan Ida sudah mula memberikan duit raya sejak bekerja lagi. Betul, kan? Kalau Syiha tadi berkongsi sejak umur 19 tahun. Betul. Okey, kalau masa tu Syiha bagi RM10 pun dah kira duit besar. Betul. Hari ini RM10 tu mungkin value dia, nilainya tidak sebesar, tidak sama. Jadi bagaimana Syiha sendiri bila nak memberi duit raya, Syiha buat bajet untuk duit raya tu? Okey, dia macam tiap-tiap tahun Syiha tak ada orang kata apa, macam simply bagi. Syiha memang kena buat budgeting lah. Macam tahun ni berapa Syiha nak habiskan. Mungkin kita utamakan dulu family macam baju raya, apa benda semua dulu kan. Tapi duit raya ni sebenarnya Syiha pun nak orang semua penonton berfikir juga. Maksudnya tak perlu orang kata kita nak bagi banyak-banyak pun. Dia ikut pada keikhlasan masing-masing dan kemampuan. Betul. So kalau let's say RM10 tu dulu terasa besar, sekarang kecil, tak ada masalah nak bagi RM10 sekarang ni pun. Ikut kemampuan dan juga keikhlasan masing-masing. Tapi macam saya, sebolehnya siapa yang datang tu saya akan bagilah mengikut orang kata saya punya bajet tahunan tu lah kan macam mana kan. Cuma itulah orang kata kemeriahan dia sebenarnya. Ada anak-anak budak-budak kecil datang, itu lagi sebenarnya memeriahkan raya tu. So macam itulah. Tapi tak pernah rasa beban lah. Saya ada tagline sebenarnya. Apa itu? Dalam kehidupan saya macam apa, zikir sister. Okey. Tagline dia berbunyi beban memberi, Ikhlas menerima. Beban memberi, ikhlas menerima. Saya selalu menerima. Macam tak kena je. Bukan. Jangan pakai. Tak ada. Okay, sebenarnya kalau nak memberi tu, macam mana Cik Samsudin cakap tadi, satu, memang kita kena orang kata apa, bagi ikut kemampuan masing-masing. Dan orang yang memberi itu pula seharusnya macam mana Cik Samsudin cakap lah, ajar anak-anak. Sebab saya pernah nampak depan mata, memang ada budak-budak buka, menerima maksudnya. Buka macam, alah yang ni je. Komplain pula. Time tu saya macam, mungkin orang lain yang kena, tapi saya macam, ya Allah, kesiannya, macam mana nak buat tu. So didikan tu bagi saya sangat penting lah kan. Setuju. Okey, dan bercakap mengenai didikan ni, Ida sebagai seorang ibu, betul? Macam mana Ida sendiri didik anak-anak ni untuk kata orang ada adab dalam kita terima duit raya tu? Ya, bab tu alhamdulillah. Anak-anak saya tak sempat nak mendidik pun, dia orang macam dah faham sendiri. Macam pergi mana-mana rumah saudara ke apa, dia orang ambil ampau, dia orang terus simpan dalam beg. Lepas tu mak pula tanya, kita pula rasa nak tanya, berapa dia orang bagi, sebab kita nak balas balik nanti ni. Berapa dia bagi? Tak apa lama kan. Saja tengok dulu berapa, nanti kan dia bagi 10, kita nak balas 5, macam tak best pula. Kat situ ada ni sikit tu. Habis tu masa balik baru macam dia buka. Okey, kadang kita pula cucuri tengok. Kat situlah yang ada macam perkataan bebannya sikit. Kalau macam kita tengok bagi kat anak kita. Betul. Macam tadi disampaikan, kita nak balas tu. Kan? Dan tu juga, dan di samping tu saya didik juga, saya cakap dengan anak saya, kalau boleh jangan pentingkan duit. Okay, kita kena ingat menziarah di Aidilfitri ni lebih besar pahala dia daripada kewangan daripada duit. Itu yang paling penting. Dan daripada apa yang Ida kongsikan, Cik Syamsuddin, mungkin Cik Syamsuddin boleh kongsikan juga, macam dikatakan tadi, kadang-kadang kita dah lihat orang ataupun saudara kita memberikan anak kita mungkin RM50. Kita yang letak dalam tu RM20 saja. Tapi lepas dah tengok dia bagi RM50, kita kira pula anak dia ada 4 orang, anak kita lebih, dia dah bagi lebih tau. Jadi macam mana ni dah jadi beban ni, kena tambah lagi ni. Ya, betul. Dia sebagusnya apabila dapat duit raya, pesan ke anak jangan tengok. Contoh kita dah balik ke Kuala Lumpur, kita tinggal di Kuala Lumpur, balik kampung, right? Jangan tengok. Kita pun kalau nak buka pun apabila dah
semua dapat. Jadi kita pun tak tahu dah yang mana satu yang bagi. Kalau kita tengok memang dia akan jadi beban. Contoh tadilah kita bagi RM20, dia bagi RM50. Anak dia 2 orang je, anak kita 7 orang. Jadi jangan tengok. Jadi biar kita buat budaya yang kita tak tahulah. Memang kita tengok lepas buka nampaklah ada orang bagi RM50, ada RM100. Mungkin kita RM2 je setiap orang. So jangan tengok. Dan cuma anak sekarang ni KPI zaman ni saya tengok. Zaman kita mungkin untuk apa beli dulu? Kalau kita pergi 2 kali tu sebab apa? Nak dapat beli barang. Saya tengok sekarang sekarang budak-budak sekarang ni impian dia raya adalah untuk beli handphone. Macam anak saya yang ketiga sekarang ni sebab skrin dia rosak. So saya tengok ibu saya bagi duit untuk belanja bazar, dia simpan untuk beli. Saya rasa tahun ni maksudnya impian dia duit raya tu untuk nak ganti cermin dia pecah saya rasa. Jadi maksudnya impian dia lagi banyak tu. Jadi kena pesan kat dia jangan buka. Tapi saya suka idea tu lah. Kita kumpul, lepas tu mungkin dah di penghujung hari itu ataupun minggu itu dah kumpul, duduk sama-sama, kita buka sama-sama, kita kira. Rasanya itu membuatkan kita seronok juga bersama dengan anak-anak, ibu dan ayah. Lepas tu nak boleh juga mendidik mereka, duit ni nak letak dalam mana, dalam bank ke, nak nabung ke, macam mana kan. Kita dah boleh start plan lah maksudnya. Untuk anak-anak ni juga kadang-kadang diorang ni pandai. Diorang tahu makcik ni bagi banyak, makcik ni bagi banyak, makcik ni kerja elok, pakcik ni kerja mungkin biasa-biasalah dan sebagainya. Syiha sendiri kita lihat seorang selebriti, wow, mungkin peruntukannya dahsyat ni. Menang AJL. Menang AJL lagi satu hal. Dah tanggapan orang sekeliling ni kalau pergi dekat Syiha, dia confirm ada duit raya. Macam mana tanggapan orang sekeliling ni dan macam mana Syiha sendiri tangani benda tu? Untuk adik-adik yang pernah dapat duit raya daripada Kak Syiha tu, jangan bagi tahu siapa. Diam-diam je buat tak tahu. Buat happy je, ye. Okey? Pesanan ikhlas. Okey, macam saya sendiri, betul serius marah ni. Okey, dah tahu dah, diorang dah aim dah tu. Okey. Okey, by the way, macam tak dinafikan bila selebriti ke ataupun yang public figure kan, orang mesti macam nak pergilah, mesti dapat banyak. Macam Syiha ni tetap mengekalkan slogan yang sama. Kita memberi biar ikhlas. Banyak ke sikit je, terima aja. Jangan macam-macam bunyi. Tapi macam Syazia, itu yang pentingnya untuk kita plan. Plan tu sangat penting sebab kita tak semestinya kalau kita nampak orang tu mungkin public figure, kerja dia lebih bagus. Dia lebih, kewangan dia tu lebih banyak sebab mungkin dia punya komitmen dia lebih besar. Kat situ mungkin orang terlepas pandang sikit. Mungkin orang kerja yang biasa-biasa tapi komitmennya tidak sebesar mana seperti orang yang tu. Sebenarnya bagi Syah lebih kurang je, sama je. So sekali lagi dah nak pesan adik-adik ingat tu orang kampung semua dah aim dah tu. Dah tahu dah. Okey, ni muka serius Kak Syiha. Jarang boleh tengok macam ni. Okey, baik. Sebelum kita mendengarkan juga apa pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini, saya nak baca komen daripada Sofiah Ismail. Katanya tentang duit raya tu janganlah ambil pusing sangat. Pendapat saya apa-apa pun atas kemampuan diri masing-masing. Dan juga kena ajar dan latih anak-anak jangan buka sampul depan tuan rumah. Itu adab yang paling penting kan. Jangan buka sampul di hadapan tuan rumah. Baiklah, sebelum kita nak ke soalan seterusnya, kita nak tengok juga apa pandangan rakan-rakan kita di luar sana mengenai duit raya ini. Jom kita tengok. Sebenarnya dia tepatlah kata membebankan, cumanya terpulang pada individu masing-masing. So kalau ada lebih, kita boleh bagi lebih. Kalau ada sikit, kita bagi sikit. So yang penting sedekah tu lagi baik. So kita anggap sebagai hadiah pada saudara mara ataupun anak-anak. Dia tak adalah membebankan sangat kalau waktu tu saya ada duit. Tapi kalau dia tak ada duit tu, tak adalah membebankan sangat jugalah bagi saya. Sebab kita anggaplah benda ni sebagai sedekah. Duit raya ni sebenarnya ada macam duit raya juga. Dia kena ada supaya kita rasa kemeriahan beraya. Cuma tak perlu bagi banyak pun tak apa, asalkan ada. Sebab seronok bila kita dapat sampul. Itu macam main betul, macam perayaan semua key untuk kemeriahan hari raya. Sikit pun tak apa, janji ada. Pengalaman yang kanak-kanak datang rumah kita bila kita dah dewasa ni kan, kanak-kanak datang rumah, diorang memang nak tengok, teruja nak tengok berapa dapat duit raya, and terus buka depan mata kita kan. Kalau kita beri nasihat, kita nasihat macam tu je. Dan kalau biasanya kita tak adalah ambil berat sangat je, biasalah budak-budak kan. Pernah, itu pernah saya kena 4 orang datang ketuk pintu depan rumah nak minta duit raya, tak nak makan, tak nak masuk. And then
dah bagi duit raya ni. Dia buka, lepas tu kita bagi RM2 kan. Sebab sedekah kan. Kita letak RM2 ya. Dia buka, dia cakap RM2 je. Lepas tu dia terus lari, 4-4. Itu saya paling penat lah tu. Kita punya pengalaman kita tengok yang menyeronokkan budak-budak dia ulang-ulang, dia juga ada beratur, dia juga ada beratur. Dia sanggup tu balik tukar baju, dia datang beratur lagi. Tapi itulah keseronokan raya. Setahun cuma sekali. Itu dia pandangan orang ramai mengenai duit raya ini. Ada yang kata itu adalah keseronokan anak-anak. Kita tak nafikan itu adalah keseronokan anak-anak. Kita nak tanya juga kepada Ida sendiri. Ida menerima duit raya dan juga anak-anak juga menerima duit raya. Ya, betul. Untuk duit raya anak-anak ni macam mana Ida uruskan duit raya anak-anak ni? Okey, setakat ni alhamdulillah anak-anak yang jenis sangat menjaga bajet. Dia orang sendiri sesama dia orang, dia beradik je, sesama dia orang. Dia sangat menjaga dan setiap sen yang keluar dia orang akan ingat dan lepas apa yang dia kira-kira semua dia akan masukkan ke dalam bank lah. Bank siapa? Bank awak ke bank anak? Bank siapa? Saya risau juga ni, bank awak ke? Ya, mungkin sejarah hitam kita tapi tapi anak-anak dia masuk bank dia orang untuk apa yang dia orang nak lah, sebab sekarang pun kita tahu kan kos sara hidup kita pun apa yang dia orang nak pun semua bukannya benda yang murah ya. Semua serba-serba mahal. Tak macam kita dulu kan, dan teknik mengira pun lain. Zaman-zaman kami dulu mengira berbunyi sebab shilling kerong-kerang tinggi. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Macam tu kan. Sekarang dah tak ada, tak bunyi apa tiba-tiba beribu je. Gitu. Tapi betul-betul kena jaga bajet lah. Dan Encik Syamsuddin, dalam era teknologi hari ini, duit raya tu kalau tak letak dalam sampul pun boleh diberikan, boleh transfer online. Apa yang menjadikannya situasi yang membebankan adalah apabila mungkin kita dah start kerja, mula bekerja, tetapi kita tak adalah nak memberikan duit raya. Bila pergi ke rumah seseorang tu, mungkin ibu atau ayah anak-anak tu, duit raya dah bagi ke? Dah minta duit raya. Lepas tu kita tak sediakan duit raya, tapi dia tak apa, boleh online transfer. Budak-budak sekarang ni, zaman sekarang tahu juga, boleh online transfer, boleh online transfer. Itu menjadikan situasi yang membebankan. Ya, betul. Kan? Dia sebenarnya bagi yang tak nak bagi duit raya pun saya cadangkan sediakan duit raya. Oh ya? Sebab kalau yang tak cadang, tiba-tiba orang datang, dalam poket ada 50 dengan RM20. Terpaksa bagi RM20 sekeping. Kan perasan kalau kita tak sedia, terpaksa bagi yang besar. Jadi duit kecil sedia juga. Walaupun kita niat tak nak bagi, tiba-tiba ada orang datang minta. Pengalamannya kita dah ada yang small note macam RM2, RM5. Bagi yang tak sedia, banyak saya tengok balik dia tak sedia. Kan kita tengok setengah orang dia tukar awal-awal. Itu bagi saya itu sistematik sebenarnya. Dia yang lebih tak membebankan yang dah sedia lebih awal. Tapi kalau tak ada orang datang, dia boleh gunalah untuk belanja dapur ke apa. Tapi kalau dia tak sedia, memang duit dalam poket. Minta kadang pinjam dengan isteri pun pinjam RM50. Takkan nak. Okey, bagi balik RM40. Tak ada dah. Kita tu bagi RM50. Jadi bagi saya tu dan pesan kat anak-anak kita jugalah. Jangan tanya. Memang adik-beradik pun ada. Dia kira anak dia dapat berapa. Siapa adik-beradik aku yang belum bagi? Ada kes. Jadi orang tu kebetulan balik dengan keadaan dan tak ada duit nak bagi ke anak saudara. Betul. Tapi apabila ada adik-beradik tegur macam tu depan malih, malulah. Tapi kadang-kadang budak-budak pun comel tau. Sebab kita keluar, katalah mak atau ayah tu bawa seorang je anak dia keluar. Lepas tu adik dia minta duit raya. Saya nak 2 lagi. Saya ada kakak dengan abang saya kat rumah. Lepas tu dia kumpulkan sekali untuk adik-beradik. Dia memang kasih sayang mereka. Tapi bagi mereka yang memberi tu macam, alamak saya tak adalah sediakan duit raya untuk diorang ni kan. Setengah orang dia buat proto terus. Saya hanya bagi pada yang hadir saja. Sikit-sikit tu penting lah. Yang hadir nak suruh kakak nak suruh dia datang. Beraya dulu, makan kuih raya dulu baru boleh dapat. Itu syarat untuk dapat duit raya, kena makan kuih raya dulu. Boleh-boleh baguslah suruh dia masuk dulu kan. At least kita boleh menegur kan, kalau anak-anak jiran kalau kita nampak perangai dia bawa basikal raya, masa itulah dapat kita menegur sebelum kita bagi duit raya. Supaya ada nasihatlah untuk budak-budak jiran-jiran kan dia bawa basikal tengok bahaya lah. Sebelum dapat duit raya kita tegur dulu. Okey. Dia macam 2 in 1 lah. Ya. Saya dah dapat idea sebenarnya. Kalau kita tak ada duit raya, boleh tak kalau kita masuk kuih raya dalam sampul? Sebab mungkin tak boleh. Mungkin kurang. Dia ada satu cadangan yang orang tak cukup duit raya lah. Dia kan dia pinjam yang balang yang orang berniaga air batu musim puasa ni. Dia letak dalam tu sampul. Dia kata dalam ni ada yang RM1, ada yang RM5, ada yang RM10. Pilih sendiri. Tapi majoritinya letak yang RM1 je. Jadi bila buka tu RM1. Cuba lagi tahun depan. Tapi yang ni saya pernah ni tau. Okey, dia letak sampul. Okey, kat sini ada RM10, RM50 satu contoh Cik orang pun angkat. Buka-buka dapat berapa? Allah, RM10 je. Cuba buka semua nak tengok mana satu 100. Faham tak? Sekarang diorang dah bijak. Betul, macam kita kena buka tunjuk. Tapi itu konsep yang saya rasa bagus juga. Kena buat lah. Kalau kita nak kurangkan kos. Mungkin kita letaklah satu tu memang ada 100. Tapi
kita lebihkan yang mungkin RM5 ke RM20, kita boleh lah. Susahlah sikit dia orang nak dapat 100 kos sedikit, susah sedikit. Kebarangkalian tu mungkin kurang, tetapi bolehlah, adalah juga dapat duit raya kan. Adalah juga daripada tak ada duit raya kan. Dan berbalik kepada didikan anak, dan tadi Ida dah kongsikan bagaimana Ida menguruskan. Biasanya bila nak pergi menziarahi rumah orang, apa yang Ida selalu pesan kat anak-anak? Tadi awak dah cakap anak awak dah memang sedia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pesanan sebagai seorang ibu itu. Yalah, sebenarnya budak-budak kan, biasalah bila dia tengok rumah besar sikit, dia macam dah, cara dia orang tu macam ada expect dah ni. Expect lah, ada nampak cara tu, tapi dia orang cuba kontrol. Dapat ada juga terus buka pun ada juga. Tengok, oh okey. Ada juga budak-budak kan. Tapi macam mana pun saya tetap pesan lah, jaga hati kan. Jaga hati. Kadang kita tak tahu orang tu susah macam mana. Tapi alhamdulillah dia orang faham. Dia orang faham. Tambah-tambah lepas pandemik COVID semua ni kan, kita tahu semua orang pun dalam keadaan struggle kan. So dia orang pun faham. Sebab daripada rumah lagi saya ada pesan, dia orang pun dah tengok saya keadaan mak dia orang sendiri, abah dia orang sendiri macam mana kan, struggle nak bila dah raya kita boleh dah terbeban nak fikir pasal duit raya. So dia orang tengok daripada situ, dia orang dah macam fikir faham orang lain pun sama melalui situasi itu. Okey, baik. Okey, Encik Syamsuddin, secara ringkas je lah kita nak tanya, wajar ke kita ni untuk kita asingkan siap-siap duit raya, untuk kita tak terlepas bajet kita dan sebagainya, dan kita kena ada list juga berapa ramai kita target untuk datang rumah kita supaya kita tak over bagi duit raya tu. Ya, betul. Sebab kalau kita tak ada senarai, itu yang tukar sikit je. Tiba-tiba datang lebih. Itu bagi saya biar lebih, sebab yang tak habis bukannya expire pun duit. Betul. Cuma kepada kita ni kadang-kadang fikir juga untuk bagi duit raya RM1, RM2 tu untuk mak ayah kita. Sebab kan dia nak bagi kepada tetamu datang. Betul juga. Banyak adik-beradik ada setengah dia bagus. Dia bagi ni, ayah ni untuk tetamu datang. Kan ayah dan mak kita pun betul. Dan juga adik-beradik kita yang kita tahu kurang berkemampuan, kita terus balik raya, okey, kita ada saya tengok dia bagi terus sampul, so abang dia tu bagi kat adik-beradik, kat siapa-siapa. Jadi kan adik-beradik lain bagi, dia seorang abang duduk diam. Jadi tapi kita bagi tu tak depan adik-beradik lain lah. Ini untuk abang untuk bagi tetamu abang. Dan saya pasti mereka yang menonton sekarang ini pastinya sudah ada perancangan untuk bajet duit raya dan sebagainya. Dan mungkin seperti mana yang Encik Syamsuddin katakan, kalau kita duduk serumah, mungkin tidaklah kita tinggalkan siapa yang tidak boleh memberi, tidak mampu memberi kan. Mungkin kita boleh bantu mereka, ataupun kita berikan sahaja kepada ketua keluarga. Seorang je yang berikan duit raya itu kan. Baik, dan Syiha sendiri, Aunty Syiha, tahun ni dapat duit raya sekarang nak duit raya belum lah. Tapi ada poket. Saya tak ada poket, tapi saya sudi menerima lah duit raya. Mungkin Syiha boleh berikan kata-kata nasihat lah kepada adik-adik dan ibu bapa di luar sana yang sedang menunggu hari raya, dan kita nak nasihat bagi mereka yang inginkan duit raya ni. Faham. Okey, untuk minta duit raya, kutip duit raya tu tak ada salahnya pun sebenarnya. Yang tu macam mana saya cakap tadi, memang meriah, memang seronok kan budak-budak datang. Cuma macam mana yang saya pernah nampak depan mata, macam contohnya ada ibu bapa di mana kalau duduk rumah orang tu macam, dah ambil belum? Okey, ambil cepat duit raya. Macam tu tau. So macam anak pun macam kejap mak macam tu. So macam tu sebenarnya semua kat sini terbeban ke anak pula. Anak kejaplah mama, kejap macam tu kan. So macam orang yang memberi tu pun memberi dengan ikhlas, dengan hati yang seronok. Kalau tak ikhlas, better tak payah bagi langsung. Sebab daripada tak ikhlas buat apa? No point kan. So bagi, dan yang menerima tu pun dengan penuh ikhlas. Sebab yang paling penting adalah kita nak eratkan tali silaturahim pada hari raya. Wow, jadi macam berita tak? Ada. Okey, baik. Daripada apa yang mereka kongsikan, saya rasa saya boleh simpulkan yang memberi duit raya ni pastinya harus kita ikhlas. Jangan kita yang menerimanya berkira sangat, sebab kita yang memberi ni, kalau kita dah beri, itu je tugasan kita. Niat kita tu amatlah penting. Kalau tak, macam rakan saya Farin Ahmad berkata minggu lepas, keberkatan memberi itu tiada lagi. Kalau kita beri, lepas tu kita fikir alamak, kita tak bagi cukup kan. Betul?